Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat bertemu. Semua sihat no? Alhamdulillah. Kali ikut kau Ustaz Fadlan baca kitab apa? Oh, dulu kitab apa dulu? Oh, dia ganti siapa? Oh, belum masuk. Dia kiranya ada saya, Ustaz Fadlan, Ustaz Isyam lagi. Azmi baca kitab apa? 40 hadis kursi. Baik. Kita ni lama ni, pada tahun 2014 hari ni saya ada tulis tu. Tapi tak khatam gitu ya, 2014 kan. Kita cuba khatam lah tuan-tuan. Kan ada dah antara jemaah yang dah meninggal, ada tak? Tak ada, ada eh? Ada no? Yang saya tahu Pak Cik Mat lah, Pak Cik Mat. Kadang-kadang dia ada Jamilah. Umur apa meninggal? 40. Tahu. Oh, meninggal sakit apa tu? Saya tahu. Ada. Tak apalah. Ke bumi sini ikut. Semangoi. Baik, kita berhenti di mana ni? 33 kan? Baik, jadi 33 bawah sekali. Kita masih lagi di bawah tajuk menjaga lidah dan anggota lidah. Jadi kita dah sebut sebelum ni tentang memuji kan, bahaya memuji. Puji ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada puji boleh, ada puji yang tak boleh. Yang kita bicara ni puji yang tak boleh lah. Puji yang tak boleh. Nabi SAW ada memuji, ada. Nabi Muhammad memuji sahabat dia. Sebab Nabi tahu secara pasti. Yang salah ni bila kita puji benda yang kita tak pasti. Itu tak boleh. Ataupun benda yang kita puji ni berlebih-lebihan, ifrat ataupun mujazafah. Kita puji dia lebih sangat. Ataupun apa yang tak ada pada dia, ataupun kita berdusta. Tapi kalau puji benda yang betul boleh. Baik. Contohnya Nabi SAW nanti disebut. Nabi pernah puji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, la uzina iman Abi Bakrin bil alamin bi imanil alamin arjah. Bila kita timbang iman Abu Bakar dengan seluruh alam selain pada Nabi lah, maka iman Abu Bakar mengatasi iman yang lain. Ini Nabi puji. Tapi Nabi puji ni betul. Memang itulah hakikat iman Sayyidina Abu Bakar. Seluruh umat Nabi SAW tak boleh menandingi imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Puji yang betul. Ni kalau puji yang tak pasti tak boleh. Baik, jadi kita dah sebut dah. Antara yang kita sebut sebelum ni, apa yang bahaya memuji ni. Yang pertamanya kadang-kadang kita berlebihan. Itu yang pertama kan. Yang pertama berlebihan. Sehingga kadang-kadang berdusta. Kita puji pada benda yang tak ada pun pada dia, tapi kita seronok-seronok puji. Berdusta, jatuh pada tipu. Itu yang pertama kita sebut dah. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih yang dipuji pada ketika tiada kasih. Ataupun yang kedua kita dah sebut, masa dipuji ni seolah-olah dia menzahirkan dia sukalah pada orang yang dipuji tu. Tapi pada hakikatnya dia tak kasih pun, dia tak suka pun. Tapi dia apa? Saja.
Jadi jatuhlah pada riak, menunjuk-nunjuk dalam memuji. Itu kita bincang dah sebelum ni. Jadi kita sambung yang ketiga, betul tak? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkannya, seperti berkata ia bahawa si anu adil atau wara', dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan. Kita puji benda yang kita tak tahu betul tak betul. Kita kata dia adil, kita pun tak pasti dia adil ke tak adil. Ataupun kita kata dia wara'. Wara' ni maksudnya orang yang pertama menjauhi segala benda yang haram, dan wara' ni juga dia menjauhi segala benda yang makruh. Makruh pun dia tak, dia tinggalkan. Dia tak makan bawang, tak makan rian, tak makan petai, benda-benda yang busuk lah. Itu wara' tu. Segala benda yang makruh dia tinggal. Jangan kata haram, yang makruh pun dia tinggal wara'. Jadi kadang-kadang kita puji dia wara', dia ni wara' dia. Kita sebut wara' kan, padahal kita pun tak tahu wara' tu apa. Ini pujian yang kita tak tahu, kita letak padanya. Ini silap. Sebab tu Nabi SAW pernah menegur. Ni ada hadis dia. Maka adalah ia berkata dengan ketiadaan aturannya dan memuji seorang lelaki di hadapan Nabi SAW akan seorang lelaki yang lain. Contoh yang lain macam pernah sembahyang jenazah kan? Kita tak pernah sembahyang jenazah? Pernah? Orang perempuan pernah sembahyang? Sembahyang jenazah biasanya lah, lepas habis sembahyang tu imam tanya kan, apa yang kamu kata pada ini mayat, ataupun apa yang kamu saksi pada ini mayat. Pernah dengar ke tak pernah? Jadi tuan-tuan kata apa? Baik. Ini isu sikit lah tuan-tuan, ada isu sikit. Isunya sebab kalau ikut Ustaz Ismail Kamus, dia tak bagi. Sebab kita nak jadi saksi kena betul. Dia memang ada hadis Nabi SAW, ada hadis Nabi yang mana para sahabat, waktu para sahabat duduk dengan Nabi SAW, lalu satu jenazah, sahabat puji dia pun. Sahabat ramai-ramai ni, sahabat Nabi puji dia ni orang yang baik, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang wara'. Puji yang tu lah, orang yang baik. Dia pun menjadi saksi dia ni orang baik selama dia hidup. Maka Nabi sebut sadaqtum. 3 kali Nabi sebut. Bukan, Nabi sebut wajabat. Baik. Jadi kemudian lalu satu jenazah lagi, jenazah lain pula. Selang lama lalu jenazah lain pula. Maka sahabat ketika ni sahabat sebut tentang apa? Sebut tentang sikap si mati inilah yang kurang baik dengan agama Islam, pengamalan terhadap agama Islam. Jadi bila sebut tentang apa? Sikap si mati ni ataupun penyaksian para sahabat tentang pengamalan agama dia, maka Nabi sebut benda yang sama, wajabat. Wajabat tu maksud dia pastilah. Jadi sahabat pun tanya kepada Nabi SAW. Yang pertama tadi, bila kami puji dia ni baik dan sebagainya, mengamalkan agama, Nabi kata wajib. Maka Nabi pun kata yang pertama tadi, yang hamba puji dia, kata dia orang yang baik, orang yang soleh, mengamalkan agama, faqad wajabat lakumul jannah. Confirm dia masuk syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat ni bila lalu jenazah yang kedua, sahabat kurang senang dengan amalan dia lah, si mati ni. Maka Nabi pun sebut, maka wajib bagi dia neraka. Memang hadis ni sahih tuan-tuan. Jadi kita pun nak tiru yang tu lah. Kita pun nak tiru bila apa? Jenazah, sembahyang jenazah, maka itu imam pun tanya, apa yang kamu saksi pada ini jenazah? Kita pakat kata baik. Sedangkan sahabat Nabi, kalau yang baik dia kata baik, kalau yang tak baik dia kata tak baik. Tapi kalau kita semua baik tuan-tuan. Nampak tu, dia isu sikit lah tuan-tuan. Sebab lepas Nabi sebut hadis tu, maka Nabi pun kata, antum syuhadaullahi fil ard. Kamu ni adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Yang pertama sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni kalau kata orang tu baik, confirm syurga, sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi kata ini orang yang tak amalkan agama, confirm dia masuk neraka. Sebab sahabat ni adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ada lagi satu pandangan kata orang-orang yang beriman, tapi kita nak saksi mesti benda yang betul. Jadi wallahu alam lah. Kalau saya tahu orang yang baik, contoh lah, macam Pak Cik Mat kan meninggal, tahu Pak Cik Mat
Tahu kan? Tapi orang panggil Pak Cik Mak risau. Maaf saya sebut sebab orang kenal macam tu. Tuan-tuan panggil dia apa? Pak Cik Mak lah. Ada risau juga belakangnya. Jadi Pak Cik Mak lah. Saya kenal dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang main masjid, orang yang main kuliah. Masa saya sembahyang jenazah dia, saya sebut daripada hati kita yang dalam. Dia orang yang baik. Betul tak? Kita saksikan dia. Saya ada, Ustaz Darif ada, ramai Ustaz lain ada. Kita sebut dia orang baik, kita kenal dia. Kalau ditakdirkan lah Pakcik Azmi meninggal dulu, contohlah, saya tak tahu, boleh jadi saya mati dulu. Ramai je orang yang muda macam saya mati, tuan-tuan. Bukanlah muda, tua juga, tuan-tuan. Tapi mati ramai je. Jadi tuan-tuan, katakanlah Pakcik Azmi meninggal dulu, kalau saya datang sembahyang jenazah dia, saya akan sebut daripada hati yang ikhlas. Saya saksikan dia orang yang baik. Sebab saya kenal dia baik. Tapi kalau kita tak tahu si mati, tuan-tuan nak kata apa? Apakah yang kamu saksi ini mayat? Tuan-tuan nak kata apa? Ataupun tuan-tuan tahu dia ni memang teruk, dia ni memang teruk, dia main kutu, dia ambil duit, dia tak bagi kat orang lain. Kan ada lagu tu kan, dapat kutu, dapat kat dia tak bagi dah kat orang lain. Semayang pun tak, suka mengata orang, menyakiti hati jiran. Kita tahu perangai dia memang tak elok. Tiba-tiba bila dia mati, imam tanya, apa yang kamu saksi pada ini jenazah? Tuan-tuan nak kata apa? Jahat. Takkan tuan-tuan nak sebut lagu tu? Lebih baik kita diam. Boleh kan? Kalau kita kenal, kita kata baik. Kalau kita tak kenal, lebih baik kita diam sahaja. Sebab hadis itu merujuk kepada orang yang kita betul-betul kenal. Boleh ya? Kita kenal sungguh, dia ni orang yang baik, orang yang soleh, kita saksikan kebaikan bagi dia. Kalau kita tak kenal, lebih baik kita diam. Ataupun kita tahu dia ni perangai dia memang tak elok, lebih baik kita diam sajalah. Boleh lah. Kalau menurut Ustaz Ismail Kamus, dia tak bagi terus tanya, sebab takut kita menjadi saksi di atas perkara yang dusta, tak betul. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, sama juga lagi satu nasihat lah. Kadang-kadang saya tengok lah, ada artis yang mati kan, artis mati. Tuan-tuan tengok Facebook, adalah banyak artis yang mati. Banyak orang tulis bagimu syurga, bagimu syurga. Sebenarnya tak boleh. Satu kesilapan. Hatta kalau ustaz sekalipun, hatta tok guru sekalipun, jangan sebut lagu tu. Mudah-mudahan Allah memberikan syurga yang tertinggi. Bolehlah macam tu. Jangan sebut baginya syurga. Baik, sebab pernah seorang sahabat Nabi, nama dia Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni hebat. Dia menyertai perang Badar. Dia meninggal dunia, dia sakit lama dan dia meninggal dunia. Ada seorang perempuan yang jaga dia. Bila dia meninggal dunia, perempuan ni kata kat dia, aku bersaksi pada Allah, dia ni orang yang baik lah, akan mendapat nikmat syurga lah. Nabi tegur orang perempuan ni. Nabi kata, macam mana hang tahu yang Uthman bin Maz'un ni akan masuk syurga? Nabi tegur, sedangkan sahabat Nabi ni ahli Badar. Tapi bila perempuan ni sebut seolah-olah Uthman bin Maz'un confirm masuk syurga, Nabi SAW tegur, mana tahu, wa ma yudrik, mana kamu tahu. Baik. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, hatta aku ni, kalau aku mati, aku pun tak tahu apa yang Allah perbuat pada aku. Nak ceritanya akhirat tu cerita dia lain. Tapi kemudian turun ayat Quran lah, yang mana-mana Allah Ta'ala dah mengampunkan dosa Nabi yang lalu dan yang lepas. Maksud dia Nabi ni tak ada dosa. Setelah tu baru turun ayat. Tak apalah, dipendekkan cerita, perempuan ni pun terdiam. Bila Nabi tegur ni, terkejut perempuan ni. Nabi tak bagi sebut. Jangan sebut, walaupun pada sahabat dia confirm syurga, jangan sebut macam tu. Hanya Allah yang tahu urusan di akhirat. Selang berapa lama, orang perempuan ni dia mimpi. Dia mimpi nampak Uthman bin Maz'un. Dia tengok dalam tu Uthman bin Maz'un duduk di tempat yang cantik, di tempat apa, air apa, mata air turun, macam dalam syurga lah. Maka perempuan ni pun terjaga. Maknanya dia, orang perempuan ni pun orang yang baik lah. Tuan-tuan, kalau nak dapat mimpi yang baik, kita kena jadi baik. Boleh lah, kalau kita nak dapat mimpi yang baik. Kalau kita nak dapat mimpi yang baik, jiwa kita kena bersih. Kalau kita susah dapat mimpi yang baik. Mimpi itu adalah gambaran diri kita. Kalau kita jiwa kita bersih, kita akan mimpi benda yang baik-baik. Tapi kalau gambaran jiwa kitanya banyak kekurangan, kita jarang nak dapat mimpi bersih. Dia gambaran tuan-tuan, jiwa kita lah. Macam tuan-tuan nak jumpa Nabi SAW lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang, kalau siapa yang dia mimpi, dia jumpa kawan dia yang dah mati ke, sama ada di syurga, di neraka, ni menunjukkan orang tu jiwa dia bersih.
Jiwa dia bersih. Ataupun dia mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merujuk pada jiwa. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, sikit tuan-tuan bab mimpi ni. Ada seorang lelaki tu datang daripada jauh, jumpa seorang ulama dengan tujuan dia kata dia dah buat macam-macam amalan nak jumpa Nabi SAW dalam tidur, tapi tak mimpi-mimpi. Tuan-tuan ada mimpi jumpa Rasulullah, tapi tuan-tuan kena berhati-hati, takut bukan tuan-tuan. Boleh lah, sebab syaitan ni dia tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh mengaku. Beza lah. Contohnya kalau kita mimpi waktu malam, kita tengok ada satu orang pakai baju putih, serban putih, pegang tasbih, janggut putih, muka dia nampak bersih, dia ada kata dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke bukan? Bukan. Sebab apa? Janggut putih. Nabi mana ada janggut putih? Uban Nabi di rambut dan di janggut tak sampai 20. Kalau kita mimpi tengok ada orang tu janggut putih, pakai serban, pegang tasbih, dia kata Nabi, dia bukan Nabi. Boleh jadi iblis. Berhati-hati. Dan ada berlaku di Indonesia kan, satu orang tu dia tanya ustaz, dia mimpi jumpa Nabi SAW, tapi dia muskil. Sebab dalam mimpi dia tu dia tengok Nabi, orang sebut itu Rasulullah SAW, tapi dalam mimpi dia Nabi pakai songkok macam orang Melayu tu, lepas tu pakai kain pelekat. Pelik lah tuan-tuan. Tak apalah, boleh tahan lagi. Yang ketiga, Nabi isap rokok gudang garam. Yang tu yang dalam mimpi. Tapi orang semua kata tu Rasulullah. Tapi isap rokok gudang garam. Rasulullah ke bukan? Bukan. Ada orang dia mimpi jumpa Rasulullah, tapi dia tengok Rasulullah tu badan Rasulullah penuh dengan kudis. Bukan Nabi. Boleh lah. Jaga-jaga tuan-tuan. Dia tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai orang lain, dia mengaku Nabi. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, ada seorang lelaki ni, dia nak mimpi jumpa Nabi. Saya ada 70 amalan yang saya dapat ijazah untuk amal jumpa Nabi SAW. Saya amal banyak orang tuan-tuan, tapi setakat ni tak jumpa lagi lah tuan-tuan. Jauh lagi lah makna dia tuan-tuan, jauh lagi lah. Tapi amalan ni bukan nak jumpa Nabi, yang penting ikhlas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada orang ni dia amal macam-macam, tak jumpa lagi Nabi dalam mimpi dia. Belum. Jadi dia jumpa ulama ni, jauh dia datang jumpa ulama ni. Tanya soalan ni mudah ni. Dia nak mimpi jumpa Nabi SAW. Ada kot pernah mimpi jumpa Nabi tu? Tak ada? Baik. Tapi tuan-tuan boleh mimpi, tapi kadang-kadang berhati-hatilah tuan-tuan, takut bukan. Nah. Jadi tuan-tuan nak pasti tak pasti tuan-tuan tengok Nabi ke bukan, tuan-tuan kena tengok Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni buku yang cerita tentang rupa Nabi. Muka Nabi dia tak bulat, dia macam bujur telur muka Nabi ya. Rambut Nabi hitam pekat. Senang kata, kalau mimpi jumpa Nabi ni, kita tak boleh gambar orang handsome macam tu. Boleh ya? Kalau kita mimpi tengok Nabi, itulah orang yang paling handsome yang kita boleh tengok, yang pernah ada kat dunia ni. Kalau kita mimpi kita tengok Nabi, kita tengok suami aku handsome lagi, itu bukan Nabi. Nabi ni kita tengok, kita tak dapat gambarkan ada orang yang handsome macam tu. Dan Nabi ni dada di bidang, ada apa, Rasulullah badan dia ada otot sikit, dan tak tinggi tak rendah, boleh tengok tuan. Dan bulu mata Nabi berlentik, bulu mata Nabi lentik semula jadi. Dia lentik semula jadi. Baik, jadi tuan-tuan, dia jumpa ulama ni, dia nak tahu amalan untuk jumpa Nabi SAW. Tapi ulama ni tak bagi tahu. Ulama ni tak apalah, dia tanya soalan, ulama ni tak bagi tahu. Ulama ni hidang kat dia makanan. Tuan-tuan pernah makan nasi Arab kan? Nasi Arab ni tuan-tuan, dia penuh dengan rempah. Betul tak? Banyak rempah. Panas sikit lah kalau kita makan. Makan nasi Arab lah. Makan banyak-banyak tuan-tuan, sedap. Tapi tak bagi ayak. Dia tak bagi ayak. Tuan-tuan kalau makan nasi Arab tak minum ayak, tuan-tuan rasa apa? Panas dalam ni. Kita duk fikir ayak, tapi dia ni bagus. Dia sebabkan apa? Tok guru dia tak bagi ayak, maka dia pun tak minta lah. Beradab lah makna dia. Jadi dia pun dah tak bagi, dia pun diam. Tapi dia pelik, pasal apa lah, datang pada jauh tanya amalan nak jumpa Nabi SAW dalam tidur. Yang dapat makan ayak tak dapat. Dia pun masa nak tidur tu punyalah dahaga sungguh. Syekh tu tak bagi dia ayak. Dia duk fikir ayak, kenapalah Syekh tak bagi minum ayak. Dahaga sungguh. Tak apa. Malam tu dia pun tidur.
Dia jumpa Nabi tak? Tak. Esok pagi, subuh-subuh, Syekh tu tanya dia dulu, semalam mimpi apa? Syekh tanya, semalam mimpi apa? Kata dia, semalam saya mimpi hujan yang lebat. Hujan lebat. Pasal apa dia mimpi hujan lebat? Pasal dia fikir ayat. Betul tak? Dia duk fikir ayat tu. Dalam hati dia pasal mana ayat ni dah agak. Sebab tu kata Syekh tu, kalau Rasulullah memenuhi jiwa kita, memang akan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Bukan soal selawat 2 juta, 3 juta, ribu, no. Sebenarnya nak mimpi jumpa Nabi SAW, di manakah Rasulullah di dalam hati kita? Itu dia. Di mana perasaan kita pada Nabi SAW? Kalau dalam hati kita ni kita duk fikir dunia lebih pada Nabi, susahlah nak jumpa. Kita duk fikir urusan dunia, urusan harta, urusan macam-macam kan. Kita nak jumpa Nabi itu susah. Tapi kalau orang yang jiwa raga dia tu memang sangat cinta pada Nabi, senang. Saya bagi contoh yang lain, Dr. Ali Jum'ah, hidup lagi tuan-tuan, mufti, bekas mufti Mesir. Lepas dia khatam buku 10 buku tak silap, 10 buku sirah Nabi SAW, 10 buku yang menceritakan tentang Nabi SAW. Lepas khatam 10 buku, baru mimpi jumpa Nabi SAW berkali-kali. Sebab bila baca cerita Nabi ni, 10 buku ni, sampai rasa kehidupan Nabi, terdapat gambarkan rupa Nabi, sifat Nabi, rasa cinta pada Nabi, sehingga dapat mimpi berkali-kali dengan Nabi SAW. Pendek kata tuan-tuan, mimpi ni cerminan diri kita. Boleh lah. Kalau kita banyak fikir bukan-bukan, kita akan mimpi mengarut. Kalau jiwa kita ni bersih, kita akan tengok benda-benda yang cantik di dalam mimpi kita. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan, perempuan ni dia mimpi jumpa Uthman bin Maz'un tadi tu, sahabat Nabi tu. Tengok duduk dia dapat mata air kan dalam syurga. Maka perempuan ni pun cepat-cepat esok pagi jumpa Nabi SAW, bagi tahu dia nampak Uthman bin Maz'un di dalam syurga dalam mata air yang indah. Maka kata Nabi SAW, itu kerana amalannya. Nampak? Maknanya kita tak boleh menyebut baginya syurga, baginya syurga. Kan ada artis mati kan, adalah artis tu adalah buat baik, tapi kita tulis baginya syurga, baginya syurga, baginya syurga. Itu satu sebutan yang salah. Yang betul kita sebut mudah-mudahan Allah muliakan dia dengan syurga, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup keaiban dia, Allah terima didikan ahli syurga. Kena sebut macam tu. Dan Nabi larang jangan kita sebut membersihkan siapa-siapa pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu hakikat seseorang tuan-tuan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan aku kat masjid ni kuliah malam kan. Dulu ada satu orang di Kelantan. Orang kan dia wali, soban ya. Dan dia umur dah tua tapi kuat, boleh angkat baja berkilo-kilo. Orang sangka dia wali. Bila dia mati baru tahu dia bukan wali. Macam mana orang boleh tahu? Bila dia mati, ditandas dia, tandas. Tandas tu dia seorang je guna, dia tak bagi orang lain masuk. Di tandas itu, di tempat letak kaki tu, dua-dua Al-Quran. Al-Quran kiri kanan. Satu lagi kawan saya daripada Aceh, saya jumpa dia, dia sembang dengan saya kat rumah saya. Dia masa dia sebelum datang Malaysia tu, dia duduk Aceh, dengar kata ada seorang wali Allah di Malaysia menetap di Kuala Selangor. Wali Allah ni duduk Kuala Selangor. Jadi dia daripada Aceh dengan Tok Guru dia datang nak jumpa wali Allah kan. Katanya wali Allah ni bila dia hentak kaki dia dalam tanah, keluar mah. Keluar mah keluar. Jadi dia pun nak jumpa. Manalah tahu kot dapat mah sekilo 2 kan. Jadi dia teringinlah jumpa. Sebab cerita ni viral sampai ke Indonesia tu. Dia mai daripada Aceh nak jumpa ulama ni. Katanya wali Allah di Kuala Selangor. Sampai terkejut. Dia pakai terompah dia tu nama Allah dua-dua. Terompah dia tu bawah dia nama Allah. Ni wali ke bukan? Dia bukan wali. Ada orang kadang-kadang nampak sangka dia baik, itu tak? Zahir dia. Tapi rupanya dia bukan orang yang baik, dia orang yang jahat. Baik. Jadi tuan-tuan kita sebut macam itulah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, kemudian dan memuji seorang lelaki di hadapan Rasulullah SAW akan orang yang lain. Jadi ada seorang lelaki puji orang lain di depan Nabi SAW.
Maka sabda Nabi SAW, Nabi pun berkata, waihaka qata'ta unuqa sahibuk. Nabi bersebut, kasihan akan dikau. Wailak ni, waihaka ataupun wailak, dia nak terjemah dalam bahasa kita ni susah. Sebab wailak, waihaka, kalau terjemah bahasa kita, celaka. Tapi takkan Nabi sebut celaka, tuan-tuan. Takkan Nabi sebut celaka. Sebenarnya wailaka dengan waihaka ni, dia perkataan yang kita suka nak terjemah dalam bahasa kita. Tuan-tuan mengaji bahasa Inggeris, ada kan excuse me kan. Tuan-tuan nak terjemah apa? Maafkan saya. Kan? Betul tak? Dia susah nak terjemah tu sebenarnya. Excuse me. Excuse me susah nak terjemah. Bukan maafkan saya. Dia macam satu kata-kata beradab. Betul tak? Beradab untuk kita sebut. Maafkan saya, pardon, betul tak kan? Sorry ke? I am sorry ke? Bukan excuse me. Tapi itulah perkataan yang ada dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang digunakan. Sama juga waihaka, wailaka. Nak terjemah ni susah. Baik. Tapi dalam kitab ni dia terjemah kasihan akan dikau. Baik. Maksud dia kesian, silap lah, kesian kepada kamu. Telah engkau potong leher kawan engkau. Nampak? Bila dia puji seseorang, Nabi tegur. Nabi kata, kesian hang ni, hang dah potong kepala leher kawan hang. Pasal pun Nabi tak bagi. Kalau hadis yang panjang ni, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana ceritanya asna rajulin ala rajulin inda Nabi SAW. Seorang lelaki memuji lelaki yang lain di sisi Nabi SAW. Dipuji-puji. Kemudian Nabi pun kata, menjadilah wailaka qata'ta unuqa sahibik. Kesian hang ni, hang dah potong kepala kawan hang. 3 kali Nabi ulang. Wailaka qata'ta unuqa sahibik. Kesian hang ni, hang dah potong tengkuk kawan hang. 3 kali Nabi ulang. Kemudian Nabi sebut, kata Nabi SAW, man kana minkum madihan akhahu la mahalah. Siapa yang nak puji kawan dia, nak puji sangat, pasal dia tahu kawan dia ni memang baik. Siapa yang tahu kawan ni memang baik, memang dermawan, memang kuat semayang, memang kuat qiyamul lail, kita nak puji dia. La mahalah ni maksudnya kita nak puji sangat-sangat. Teringin nak puji dia pasal ikhlas daripada hati kita. Nabi kata ni, Nabi ajak cara puji ni. Fal yaqul, katakanlah, ahsibu, aku sangka. Nampak? Ahsibu fulanan wallahu hasibi. Aku sangka, aku sangka ataupun aku yakin, aku kira dia ni seorang yang baik. Aku kira dia ni seorang yang soleh. Aku kira dia ni seorang yang kuat semayang. Wallahu hasibi, Allah lah yang menghitung amalan dia. Hanya Allah yang tahu amalan dia. Dan Nabi sebut, la uzaki 'alallahi ahad. Jangan kita sebut seseorang dia ni di sisi Allah mulia. Tak boleh sebut macam tu. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan. Dia ni di sisi Allah mulia, tak boleh sebut macam tu, tuan-tuan. Boleh jadi orang yang kita sangka baik, rupanya tak baik. Boleh jadi. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, mungkin pernah, mungkin tak pernah, saya tak ingat, tuan-tuan. Ada satu dulu zaman tabi'in. Tabi'in ni zaman setelah sahabat Nabi. Seorang lelaki ni malam qiyamul lail, siang puasa Daud. Tahu kena puasa Daud? Puasa sunat yang paling afdal. Macam mana puasa Daud? Puasa sehari selang sehari. Puasa sehari selang sehari. Makna dia dalam setahun dia puasa separuh. Kalau tuan-tuan amalkan, saya amalkan, memang tahun depan slim kita, tuan-tuan. Confirm kurus, tuan-tuan. Jadi dia puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka. Tapi hari yang tak boleh puasa, tak boleh puasa lah. Hari raya tasyrik dia tak puasa lah. Hari lain dia puasa. Itulah puasa Nabi Daud. Itulah sehebat-hebat puasa. Puasa sunat yang paling hebat, puasa sunat Nabi Daud AS, paling hebat. Jadi siang puasa Daud, malam tahajud, Quran 30 juzuk dia hafal. Dan dia berjihad di jalan Allah. Baik tak? Baiklah. Tapi akhir hayat dia teruk. Akhir hayat dia rosak. Macam mana boleh rosak? Ketika mana dia sedang mengepung Rom punya musuh Islam. Rom ni orang putih, tuan-tuan. Mak Saleh, Bani Asfar, rambut perang. Orang putih kan rambut perang.
Waktu tengah kepung ni, Rom ni pandai, dia nak melemahkan umat Islam. Dia akan ambil anak dara dia yang muda-muda, umur belasan tahun begitu, dan mendedahkan aurat ataupun langsung tak pakai baju. Dia akan duduk di gerbang-gerbang, tingkap-tingkap, dengan perhiasan yang cantik. Jadi tentera Islam tu, tentera bila depa tengah kepung musuh Islam ni, Rom nak lemahkan, Rom buat macam tu. Dia letak anak dara mereka yang lawa-lawa, yang tampak dengan perhiasan ataupun mendedahkan aurat. Jadi tentera Islam ni biasanya tengok memang tak pandang lah, tundukkan pandangan lah. Tapi hamba Allah ni, dia ternampak seorang perempuan, anak dara Rom lah, orang putih, dengan rambut perangnya, dengan wajah yang cantiknya, dengan dedahkan auratnya. Hilang semua dia. Dia jadi apa? Kita panggil hilang pedoman lah. Dia tergila-gilakan dengan perempuan tu. Sedangkan dia puasa Daud, sedangkan dia semayang tahajud tiap-tiap malam, padahal dia 30 juzuk Quran. Macam mana boleh jadi lagu tu? Sehingga kan dia jadi sangat gairah. Dia tak sabar-sabar nak menjadi apa? Pasangan pada perempuan tu. Dia hantar surat kat perempuan tu. Hantar senyap-senyap. Perempuan tu kata boleh, tapi satu syarat, masuk Kristian. Masuk Kristiannya okey, kita boleh hidup bersama. Dia pun sanggup terima. Dan secara senyap dia pun buka gerbang, dia pun masuk dalam gerbang, pintu gerbang dia masuk. Dan dia jadilah Kristian, dan dia berzina dengan perempuan tu, dan dia mati Kristian. Macam mana jadi macam tu? Inilah orang, tuan-tuan, yang mana kadang-kadang dalam beramal dia tak ikhlas. Bila tak ikhlas itu yang kadang-kadang dia, hujung ni dia berubah. Sebab tu penting ikhlas dalam beramal. Kenapa iblis berubah tu? Iblis kan baik kan, duduklah syurga iblis tu. Sebab dalam hati dia ada takbur kan. Dalam hati dia ada takbur. Siapa dalam hati ada takbur, ada ujub, ada sum'ah, ada riak, ada hasad dengki, ini hujung-hujung dia boleh berubah kerana hati tu. Sebab tu penting keikhlasan dalam beramal. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa kan, saya mengajak lama dah tuan-tuan, pada tahun 2012, lebih kurang nak masuk tahun ke-11 dah tuan-tuan. Banyak jemaah kita jumpa kan, banyak yang baik tuan-tuan. Tapi ada orang yang kita jumpa pelik. Orangnya main masjid, kadang-kadang mengaji tuan-tuan, tapi ada yang kadang-kadang sikap dia bagi saya tak baik lah. Sikap dia bagi saya menyedihkan lah. Kita tak sangka lah ada orang agama, orang yang semayang macam tu sikap dia. Kadang-kadang kita risau kerana dia beramal kurang keikhlasan, sehingga kan amalan dia tu tak diterima, dan amalan dia tu tak membentuk dia jadi orang yang baik. Itu yang akhir dia swab tu. Dan saya sebut, ada beberapa tempat saya pergi, semalam pun saya sebut kat masjid kuliah saya semalam kan, ada ke muslimat kan? Ada tengah tempat, ada orang dia tak suka ustaz kuliah, dia duk adu domba kat semua orang. Ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Sebaiklah pengurusi dia bagus. Pengurusi dia kata kat pakcik tak mau dengar, pakcik pergilah balik. Ramai lagi orang nak mengaji. Nampak tak? Ramai orang nak mengaji. Tak cantik, betul tak? Siapa tak mau sudah balik. Orang lain nak mengaji tuan-tuan. Ada orang macam tu. Ada orang yang saya macam-macam. Ada satu jemaah tu, saya mungkin pernah sebut, orang masjid, kuliah main, tapi saya tak tahulah akhirat dia macam mana. Sebab masa ayah dia nak mati, dia adik-beradik dia pun semua perempuan, dia seorang lelaki. Masa ayah dia nak mati, dia pujuk ayah dia supaya tanah dia buh tukar nama dia. Tanah adik-beradik ni buh nama dia seorang. Ada banyak ekar ke nak dekat 20 ekar ke Alasan daripada ayah dia sebab dia nak mewarisi senapang patah ayah dia. Kan senapang patah, dia ada had tanah kan, berapa ekar tu. Kena banyak lah tanah tu untuk dapat lesen senapang patah tu. Jadi dia bagi alasan kat ayah dia, tak apalah yang nak mewarisi lesen senapang patah ni, tukarlah nama tanah di bawah nama dia. Pujuk ayah dia pun tak apalah. Tapi ingatkan, bukan bagi kat dia, tukar nama dia. Mati je ayah dia, tinggallah kakak dia dengan adik dia, semua perempuan, dia seorang lelaki. Mati je ayah dia, tanah tu semua dia punya. Dah lah atas tanah tu ada tanah kakak, ada rumah kakak dia, ada rumah adik perempuan dia. Kesian tu tak? Saya yang tahu ni,
Yang cerita kat saya Setiausaha masjid ni cerita kat saya. Dia pun mengadu kat dia lah, sedih. Kata kami ni merempat di atas tanah dia. Sebab tanah ni anak dia kot kebetulan anak dia ramai. Dia dah bagi dah semua tanah ni dekat anak-anak dia. Ini tanah Along, ni tanah Angah, ni tanah semua bagi kat anak dia. Ada 10-11 anak dia macam tu lah. Kakak dia macam mana? Ni kakak dia. Adik perempuan dia lagu mana? Dia tak heran, dia tak tahu. Tapi orang surau, masjid mai, kuliah mai, teruk tak teruk tuan-tuan ni. Saya bagi tahu tuan-tuan, kalau dia tak tobat, dia haji 1 juta kali pun dia masuk neraka. Bagi tahu direct tuan-tuan. Sebab Nabi sebut, siapa ambil sehasta tanah akan dibenam dalam neraka. Sekalipun amal dia banyak, tak boleh tuan-tuan. Banyak orang kadang-kadang dia sangka lain, betul tak? Dia sangka dia dah sapu orang punya, aku buat haji banyak kali, tak apa kot. No, takkan jadi macam tu. Banyak orang kadang-kadang dia tipu kan, tak kira lah harta negara ke, harta apa ke tuan-tuan, rasuah ke dan sebagainya, tuan-tuan, pecah amanahnya, dia pandang remeh. Pasal apa? Tak apalah, nanti aku buat bagi kat anak yatim, pergi haji. Dia takkan hilang tuan-tuan, akan masuk neraka. Nampak tak? Ada orang kadang-kadang kita sangka dia baik, tapi rupanya hakikat dia tak baik. Baik. Dan saya juga pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang 60 tahun hidup baik, 60 tahun dia buat masjid, dia tolong anak yatim, semayang, qiyamulail, Ramadan, baca Quran berpuluh kali khatam, tapi masa dia nak mati, dia zalim dalam wasiat. Dalam wasiat dia zalim. Contohnya dia ada 2 bini. Bini pertama dengan bini nombor 2. Masa dia nak mati tu, dia tak suka bini pertama. Kadang-kadang kan ada kan, kita jumpa kes, ada orang macam tu kan. Dia masa muda dia baik, tapi masa tua ni dia bergaduh teruk dengan bini dia. Ada tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun tak faham tuan-tuan. Masa muda okey, dia happy, seronok, tapi masa tua ni dia bergaduh, perang dunia lah tuan-tuan. Dia benci sungguh bini dia pun benci dia sangat-sangat. Wallahu alam tuan-tuan, pasal apa? Ada pernah saya jumpa tuan-tuan, saya pun pelik tuan-tuan. Tapi hanya Allah yang tahu hati budi masing-masing lah tuan-tuan. Katakan suami ni benci sangat bini tua dia tu, benci sungguh. Tapi biasanya lah tuan-tuan, kalau bini dua ni, suami sakit, teruk, kencing, berak dalam pampers, agak-agak bini mana yang sanggup jaga? Tua ke muda? Selama saya hidup ni yang tua lah tuan-tuan, belum jumpa lagi lah yang muda tuan-tuan. Berapa kali saya jumpa tuan-tuan, sebenarnya yang tua lah. Ada satu kes saya jumpa, saya kenal pakcik ni, kenal sungguh ni, kenal sangat-sangat. Bilal, lama dah tuan-tuan. Dia lama dia hidup, tiba-tiba dia kahwin 2. Dia bila kahwin 2, tak balik langsung rumah bini tua, nafkah pun tak bagi. Tapi bini tua ni bagus lah, saya boleh puji lah, ikhlas lah dia. Dia muruk jugalah, saya jumpa pergi kedai dia kan, dia muruk lah, cerita nafkah apa pun tak ada. Kesian lah tuan-tuan. Tapi dia boleh minta cerai lah, tak minta pun. Selang berapa lama, Allah tu maha adil tuan-tuan. Suami dia kena sakit teruk, jadi macam lupa ingatan tu kan, kecil berak tak ketuan hala dah. Bini muda nak tak? Tak mau lah. Bini muda hantar balik kat bini tua. Sanggup tak bini tua? Ya, bini tua tu lah bela sampailah ke akhir hayat dia. Tak apalah, pendek cerita lah. Kalau lah dia benci, tuan-tuan pun ada tengok viral kan, bulan 12 ke bulan 11 tahun lepas, yang kat Kedah tu, pak dia kahwin dengan bini muda. Bini tu muda sungguh, dalam 20-an ke 30-an, yang dia halau mak dia dengan anak-anak dia. Ada tengok tak? Ada di viral tu. Sampai anak dengan bini dia kena halau, dan dia sembahyang kat mak bini dia dengan anak-anak dia, kerana bini muda dia. Ada viral dulu, dalam akhir tahun lepas. Katakanlah dia meluak dengan bini tua dia, hujung-hujung dia nak mati tu, senyap-senyap dia tukar nama geran, buh nama bini dia semua. Ataupun wasiat dia zalim. Dalam wasiat dia tulis surat wasiat, semua dia bagi kat bini muda dia. Ataupun dia tukar geran ke, ataupun pemegang amanah ke, apa sajalah, yang penting bini tua tak dapat. Kata Nabi SAW, siapa buat kerja lagu ni, walaupun 60 tahun penuh kebaikan, dakhalan nar, mesti masuk neraka. Nampak tak? Ada orang yang kita sangka baik, rupanya ahli neraka. Ada. Berpada-pada dalam kita memuji. Jangan puji dia ni ahli syurga. Hatta tuan-tuan kenal ustaz ke, tok guru ke, tuan-tuan kenal dah, mudah-mudahan Allah tempatkan dia di dalam syurga. Itu kita sebut. Boleh lah. Baik tuan-tuan, kemudian, jadi bila dia puji, Nabi pun sebut, kau telah memotong tengkuk saudaramu. Jadi Nabi kata, kalau nak puji, sebut macam tu. Aku yakin, ataupun aku bilang, aku sangka.
Aku yakin dia ni orang yang baik, tapi Allah Ta'ala lah yang menjadi penilai padanya. Gitu cara dia. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, bahawanya yang memuji ia menjadi ia akan dipujinya itu sukacita. Maksudnya kita puji orang jadi seronok kan? Tuan-tuan, kalau orang puji kita seronok tak tuan-tuan? Kita tak seronok kalau orang puji lah. Tak seronok kalau orang puji kita. Orang puji kita cantik ke, menawan ke, seronok ke tak seronok? Tak seronok? Seronok kot. Takkan tak seronok kot orang puji. Bagus makcik P.O. ni, comel. Seronok ke tak seronok? Tak apalah tuan-tuan. Kita nak kata apa tuan-tuan kalau orang puji? Orang puji kita nak kata apa? Kita kata, tapi tuan-tuan perasan tak? Ada orang puji, kadang-kadang kita tahu dia tak ikhlas pun. Betul tak? Ada perasan tak? Ada dia tak ikhlas pun, dia saja apa? Saja puji. Kita boleh rasakan, betul tak? Ini pujian tak ikhlas. Tapi kalau orang tu puji ikhlas, dia kata kita baik ke, kita ni macam-macam dia puji, rajin derma ke, dia puji, apa kita nak sebut? Alhamdulillah. Boleh, Alhamdulillah boleh. Tapi ada satu ucapan yang bagus, doa kan. Ada saya bagi dulu kan. Apa doa dia? Doa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kalau orang puji dia, itulah doa dia. Bila orang puji kita, kita kena berdoa supaya puji itu tidak memberi bahaya pada kita. Apa doa dia? Ada saya bagi, saya ingat lagi. Bulan lepas saya bagi. Ada tulis tak? Ada. Apa dia doa dia? Alhamdulillah rabbil alamin la ya'lamuna wa ta'ala. Tak habis pun. Baik. Kau isteri pada Ahmad Gujaji kan? Lama tak jumpa, ada dia? Dia tak sihat. Oh, tak sihat. Kena minus tu. Oh, lepas tu tak boleh berjalan? Dia boleh, dia punya mata sebelah kiri tak nampak. Oh, tapi boleh berjalan? Tapi dia tak kuat dulu lah. Tak Kuat macam dulu. Tak kuat macam dulu. Dia macam sujud tu dia macam pening. Oh, boleh bawa kereta, boleh bawa motor? Kereta, motor tak boleh bawa? Kereta ada pun tak boleh. Motor boleh lah. Tak apalah, nak buat lagu mana? Ketentuan sabar. Saya bagi tahulah tuan-tuan, kalau kita dikenal lah sakit macam tu, kita kena tahu ini dunia. Janganlah kita kecewa sangat. Kadang-kadang saya jumpa, berapa kali saya jumpa orang yang dah tua, dia sakit dan dia kecewa. Pasal apa dia kecewa? Pasal ialah dia baik, dia semayang. Kenapa dia sakit? Betul tak? Ada orang lain yang tak semayang, sihat. Tuan-tuan, kalau kita dah umur 60, kita sakit, ingatlah Allah nak suruh kita ingat akhirat tu. Betul tak? Lama dah kita dah duduk kat dunia, betul tak? Dah 60 tahun lebih kita duduk kat dunia. Ingat-ingatlah akhirat sana tu. Kita nak balik ke tempat asal. Sebab tu redha tuan-tuan. Dan saya pernah jumpa dah orang yang mana bila dia sakit, dia tak mau semayang. Ada lah saya jumpa. Bila sakit tak mau semayang. Malah yang paling sedih, bila sakit dia menyalahkan Allah. Ada. Padahal waktu muda orang yang semayang, orang yang baca Quran. Tapi bila dia sakit, dia menyalahkan Allah. Sampai dia sebut, hang saja nak bagi aku sakit tu, dia kata kat Allah. Ada tuan-tuan yang mana saya jumpa, dia boleh sebut macam tu, hang saja nak bagi aku sakit, dia kata kat Allah tuan-tuan. Ini berat tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kalau kita dah 60, dah 70, kita sakit, Allah nak bagi kita ingat, dah tiba masa kita nak balik ke tempat asal tu. Nun di sana. Ni bukan tempat selama-lamanya tuan-tuan. Ingat-ingat akhirat tuan-tuan. Tapi bila kita ingat dunia ya tuan-tuan, itu yang kadang-kadang kita suka menerima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kesabaran. Baik. Saya punya abang ipar pun kena macam tu. Muda lagi, umur 40-an. Main stroke macam tu, dah mata tak nampak. Dia mata tak nampak kan? Tak nampak langsung. Abang ipar saya, dia satu sudut dia tak nampak. Belah ni, dua-dua mata tak nampak. Saraf dia rosak. Dan abang ipar saya ni kekal selama-lamanya. Doktor sebut dah tak boleh ubah. Tak tahulah aku boleh ubah kan. Kalau abang ipar saya memang tak boleh. Dia asalnya bawa lori, tak boleh bawa lori. Sebab nak bawa lori bahaya. Dia tengok kita macam ni nampak kan. Dia sudut ni ada sudut, tak nampak. Lepas tu baru nampak balik. Dia ada satu sudut. Berapa darjah tu memang tak nampak. Side mirror dia tak nampak. Dan berkekalan. Asalnya bawa lori, duit banyak, terpaksa jadi nelayan.
Pasal apa? Nak sara hidup lah. Tapi kakak saya pun kerja lah. Tapi nak ceritanya kesian jugalah saya tengok abang ipar saya tu. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kehidupan begitu. Ada masa tuan-tuan sakit sebab ini bukan tempat asal kita. Baik tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan lah. Jadi kita tuan-tuan, bila orang puji kita, kita sebut Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosaku yang mereka tak tahu. Kau orang puji kita, mereka tak tahu keburukan kita. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Ataupun bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ampunlah dosaku apa yang mereka tak tahu. Mereka yang puji ni tak tahu keburukan aku, tu yang mereka puji tu. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosaku yang mereka tak tahu. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Jangan hukumkan aku kerana pujian mereka. Takut puji itu lebih-lebih sangat. Jangan hukum aku kerana pujian mereka yang berlebih-lebihan lah kadang-kadang kan. Kemudian waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Jadikanlah aku ni lebih baik daripada sangkaan orang yang puji tu. Orang yang puji tu sangka kita baik macam ni. Kita minta Allah jadikan kita lebih baik daripada mereka sangka kita. Itu doa tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, ke dalam hatinya. Baik, jadi tuan-tuan, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Ni lagi lah. Kalau orang yang zalim tak boleh dipuji. Kalau kita tahu pemimpin ni pemimpin yang zalim tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan parti mana pun, kita sebut umum lah tuan-tuan. Siapa-siapa yang kita tahu dia ni zalim, dia jadi ahli parlimen ke, dia jadi don ke, dia ada pecah amanahnya, dia ada pecah, tak kira tuan-tuan, kita tahu dia menzalimi tuan-tuan. Kalau kita tahu dia orang yang zalim, tak boleh puji dia. Kalau kita tahu dia orang yang zalim. Ataupun kita tahu dia ni sahibu bid'ah, orang yang sesat, nanti disebut tuan. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Tak boleh. Kalau orang tu jahat, jangan masukkan ke dalam hatinya kebanggaan, sukacita, kegembiraan. Sabda Nabi SAW, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiq. Bahwasanya Allah Ta'ala sungguh marah apabila dipuji akan orang yang fasik. Nampak? Allah Ta'ala marah kalau kita puji orang yang fasik ataupun orang yang zalim. Ataupun kita panggil sahibu bid'ah. Sahibu bid'ah ni kalau kita tahu dia sesat lah. Contohnya akidah dia liberal, akidah dia polarisme, akidah dia syiah ataupun mu'tazilah, ataupun akidah dia jabriyah. Kita tahu akidah ni rosak, jangan kita pi salam dia, cium tangan, tak boleh. Salah. Sebut dalam hadis, man waqqara sahiba bid'ah faqad a'anahu ala hadmin Islam. Siapa yang memuliakan orang yang bid'ah, orang yang buat ajaran sesat ni, maka kita telah menolong dia untuk menghancurkan Islam. Saya dulu mengaji di universiti. Dua pensyarah saya ni memang pure Syiah tuan-tuan. Syiah pure. Dua pensyarah saya. Dua pensyarah ni pure Syiah. Dan mereka ni bukan Syiah kampung lah tuan-tuan, memang Syiah hebat lah. Sebab mereka ni ada PhD. PhD mereka pun memang buat akidah pun. PhD akidah Syiah. Jadi saya dah biasa dengan hujah-hujah mereka tuan-tuan. Bila saya jumpa di kampung-kampung ni, kadang-kadang ada orang yang nak jadi Syiah, saya sengih lah tuan-tuan. Mengarut dia bukan tahu apa, ikut mengarut lah tuan-tuan. Saya dalam kuliah dengan dia, tapi saya tetap hormat lah sebagai guru. Sebagai guru saya kena hormat dia guru saya. Dan dalam dewan apa, tutor pun saya dengan dia, ada dua orang. Saya tak nak sebut lah nama dia. Malah pernah bermuta'ah. Dia pernah muta'ah dengan seorang perempuan, pensyarah perempuan, sampai dapat anak lagi kat bilik tu, dekat Universiti Malaya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu muta'ah? Nikah kontrak. Aku nikah dengan tak payah wali, tak payah saksi. Tapi saya pernah jumpa kat Syiah kata ada wali ada saksi. Dia kata ada wali ada saksi pun muta'ah ni ijma' ulama' batal. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh nikah tuan-tuan letak, tak boleh. Sehingga kan kalau waktu kahwin tu, kalau Tok Kadi ataupun wali kata aku nikahkan dikau dengan anakku dalam tempoh masa sampai mati, batal nikah tu. Sampai mati tak boleh. Pasal apa? Isteri akan jadi isteri dia sampai di syurga. Betul tak?
tuan-tuan akan jadi isteri pada suami tuan-tuan sampai di syurga, kecuali tuan-tuan kahwin lain. Suami mati kahwin lain, betul tak? Suami mati kahwin lain. Kalau tuan-tuan suami mati nak kahwin lain ke tak maulah? Kahwin tu? Okey tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan kahwin, maka tuan-tuan tidak akan menjadi isteri kepada suami tu. Tuan-tuan akan menjadi isteri kepada suami yang terakhir. Kalau kita, suami mati, kita kahwin. Mati lagi kahwin. Mati lagi kahwin. Kahwin. Yang terakhir tu, yang terakhir itulah suami kita di syurga. Boleh lah? Baik. Dia tak boleh kahwin letak tempoh. Memang tak boleh. Sebab kahwin ni bukan isu kita nak memuaskan nafsu. Betul tak? Kalau nak memuaskan nafsu, apa beza kita dengan binatang? Betul tak? Binatang kita tengok, tepi-tepi jalan menjadi, betul tak kan? Mana ada pasangan, tidak ada had, anak dia ke apa ke, dia tak ada bilang. Kita manusia, kita bukan binatang. Hidup ni bukan nak memuaskan nafsu, betul tak kan? Ni bila hidup nak memuaskan nafsu, jadi macam tu. Jadi tak betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nikah letak tempoh ni memang masalah lah. Saya masa di universiti dulu pun banyak budak-budak kesian tuan-tuan, anak-anak yang pergi mengaji dekat universiti UIA, Universiti Petronas, ada jadi dulu kan. Budak-budak perempuan lah kesian. Budak lelaki tu muta'ah dengan dia. Sejam, sekurang-kurangnya sekali berzina. Sekurang-kurangnya sekali berzina. Ataupun boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan. Lepas tu tukar orang lain pula. Jadi ada satu kes tu di UIA, bongkar cerita dia apabila budak perempuan lah mengandung, betul tak? Yang mereka tu tak bertanggungjawab, betul tak? Kami datang tanggung lah. Siapa yang seronok? Hak lelaki, betul tak? Siapa yang susah? Hak perempuan. Tu Islam tak bagi benda ni. Tak dibenarkan. Dulu pernah dibenarkan sekejap pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah haramkan berkali-kali. Tak apalah tuan-tuan. Pesyarah saya ni sampai dimuta'ah dengan pesyarah lain, pesyarah perempuan. Sampai mengandung pesyarah perempuan tu. Memang ni bukan Syiah meme, Syiah betul-betul Syiah lah tuan-tuan. Piang Syiah. Tapi tuan-tuan nak cerita banyak lagi lah akidah Syiah ni yang sesat, banyak nak cerita ni, bukan masa dia lah tuan-tuan, panjang, mau 2 jam saya nak cerita. Jadi tuan-tuan, ceritanya saya hormat dia sebagai guru lah. Tapi kita tak boleh lah pergi salam, cium tangan, tak boleh. Saya pernah jumpa seorang ustaz kawan saya. Ada seorang lagi Syekh ni memang Syiah tegar lah tuan-tuan. Dikenali semua ni Syiah tegar. Banyak ada orang yang tersesat kerana dakwah dia, dakwah dia. Tapi kawan saya seorang ustaz ni boleh salam dia, cium tangan. Saya geleng kepala tuan-tuan. Macam manalah seorang ustaz. Ada hadis sebut, siapa yang muliakan ahli bid'ah, dia telah menghancurkan Islam. Tak boleh. Atau memuji, tak boleh. Bagus hang ni, soleh hang ni. Soleh apa kalau akidah dah rosak tuan-tuan? Baik. Jadi tuan-tuan, mana ni? Allah Ta'ala tak suka kita puji ataupun kita masukkan kegembiraan dalam hati orang yang fasik. Dan berkata Hasan, Al-Hasan ni maksudnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni adalah anak murid Sayyidina Ali yang paling hebat. Sayyidina Ali banyak anak murid, tapi anak murid Sayyidina Ali yang paling hebat, yang paling kuat pengaruh dia dalam umat Nabi SAW adalah Hasan Al-Basri. Hebat. Baik. Jadi kata Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang mendoakan bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya dia telah berkasih bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Kalau kita tahu ada orang tu jahat, banyak buat maksiat, banyak buat dosa, Pasti ni orang yang banyak melakukan dosa. Contohnya tak semayang, tak puasa, tak haji, banyak melakukan dosa lah. Siapa yang doa berkekalan umur dia, boleh lah. Maka telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat. Ialah orang tu rajin buat dosa, kita doa dia panjang umur, seolah-olah kita suka orang tu terus melakukan maksiat. Sebab tu kita kalau mati orang yang jahat, kalau lah kat Malaysia ni lah, siapa-siapa lah tuan-tuan, kita tahu dia ni jahat lah, dia ni jahat, mungkin dia ada akidah yang rosak, ataupun dia ni banyak menyesatkan orang, ataupun memang jahat lah. Tak kira lah siapa-siapa tuan-tuan, memang jahat. Kita tahu dia ni jahat, banyak buat kerosakan. Kalau dia mati tuan-tuan, memang tuan-tuan boleh zahirkan kegembiraan. Boleh. Tuan-tuan sebut Alhamdulillah ke. Kan Nabi sebut, orang yang mati ni mustarih wa mustarahu min.
Orang yang mati ni, saya ke tuan-tuan, mustarih wa mustarahu min. Orang mati ni sama ada dia rehat macam mana? Orang mati ni rehat lah. Kawan-kawan kita yang mati kan, dia dah rehat daripada penatnya dunia, betul tak? Dunia ni penat tak tuan-tuan? Penat kan? Tuan-tuan ni penat, nanti balik tuan-tuan nak masak, penat kan? Dunia ni penat, dunia ni letih. Dunia ni kita ada konflik dengan suami, konflik dengan jiran, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan anak. Dunia ni begitu. Dunia ni penat. Siapa orang yang baik, dia mati, dia rehat daripada kepenatan dunia, sebab dia dah dapat nikmat di alam kubur. Dia orang baik. Kalau orang jahat, orang zalim, mustarahu min. Dia mati, orang yang hidup ni rasa selamat daripada dia, rehat daripada dia. Nah, jadi tuan-tuan, boleh saja kalau orang yang jahat mati, kita zahirkan kegembiraan. Boleh saja sebut alhamdulillah lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian maka orang yang zalim, yang fasik, sayugia bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim. Jadi orang yang zalim dan jahat, jangan puji dia, takut nanti dia lagi suka melakukan kezaliman. Hasan Al-Basri ni pada zaman dia ada satu pemimpin yang terkenal dengan zalim. Zalim sungguh tuan-tuan. Dia bunuh orang puluh ribu, mungkin ratus ribu dia bunuh tuan-tuan. Zalim sungguh. Nama dia Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pernah dengar nama dia? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni zalim sungguh ni. Zalim lah. Kiranya macam zalim dia tu, cara tu nak macam Hitler lah tuan-tuan. Tapi dia ni bagus, ada bagus dia, tak, bukan jahat semua, ada bagus dia. Dia ni hafal Quran 30 juzuk. Dia banyak, dia sayang orang yang hafal Quran. Dia banyak buat pusat tahfiz. Masa dia mati, harta dia habis bagi pada orang hafal Quran, bagus. Tapi waktu dia menjadi ketua panglima perang, dia ni memang kalau orang lawannya dia bunuh. Lawannya bunuh, lawan sikit pun bunuh. Sehingga kan ulama-ulama pun dia bunuh. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jahat tak jahat Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni? Jahat. Dia sama dengan zaman Hasan Al-Basri. Tapi Hasan Al-Basri ni semayang belakang dia. Sebab Hasan Al-Basri, sebab dia pemimpin, Hasan Al-Basri bersangka baik dengan dia lah. Semayang belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi jahat tak jahat Hajjaj ni? Pernah satu ketika Hajjaj ni, orang cukup takut dengan Hajjaj ni. Hajjaj satu ketika dia berenang mandi, dia lemah. Walaupun dia di gangster tuan-tuan, orang takut. Rupanya dia tak erti berenang. Hajjaj, dia tak erti berenang. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia nak lemah, nak minta tolong kat orang, minta tolong. Jadi orang pun dengar ada orang minta tolong nak lemah, dia pun pergi terjun tolong. Tolong tarik ke tepi. Rupanya Hajjaj yang zalim ni. Jadi Hajjaj ni kaya. Hajjaj kata, minta apa saja aku boleh bagi, minta apa saja. Laki ni kata, aku nak minta satu je kat hang, jangan bagi tahu siapa-siapa aku selamat kat hang. Sebab apa? Nanti orang marah. Kalau tahu Hajjaj, dia pun tak tolong dah, dia biar mati je. Orang zalim tuan-tuan, tak boleh kita tolong. Last kali Hajjaj ni dibunuh ulama besar, nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni ulama besar, dia bunuh oleh Hajjaj. Lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, barulah dia sakit teruk dan dia pun mati. Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi. Tapi wallahu alam bagaimana di akhirat, kita pun tak boleh sebut juga tuan-tuan. Sahabat Nabi tu tak apa. Yang ayat tadi tu, baik buruk tu, memang sahabat Nabi dia sebut betul. Nabi kata sahabat Nabi ni syuhadaullahi fil ardh, saksi Allah di atas muka bumi. Kita tak pasti tuan-tuan. Ada tak orang yang kita nampak jahat tapi rupanya baik? Ada tak jadi? Kan tak ada? Ada kan? Zaman Nabi Musa kan, ada seorang lelaki tu, dia ni jahat sungguh, tak pernah buat baik. Dia mati disebabkan jahat sangat. Penduduk kampung lempak dia kat tempat najis. Zaman Nabi Musa, ambil dia lempak kat tempat najis. Sampai Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah, wahai Musa, uruskan jenazah kekasih aku, wali aku di kampung sekian dan sekian. Nabi Musa pun pergi cari jumpa mayat dia duduk dalam tempat najis. Jadi Nabi Musa nak uruslah. Orang kata, wahai Musa, yang ni jahat, penuh dengan maksiat, tak taat pada Allah. Jadi Nabi Musa pun oh bukan dia lah, orang lain kot. Nabi Musa pun patah balik, silap orang kot, biji mayat dalam tu. Wahyu sampai lagi, wahai Musa, hak dalam tu. Rupanya dia ni masa dia nak mati, dia taubat. Walaupun dia jahat, tapi masa dia sakit orang tak tengok dia. Kan jahat, masa dia sakit lama tu orang tak tengok. Rupanya waktu dia seorang-seorang kat rumah sakit tu, dia taubat masa tu, orang tak tahu.
Dia duduk dalam beberapa hari, mungkin beberapa bulan dia seorang-seorang, orang tak pandang dia. Rupanya kat dalam rumah tu dia taubat seorang-seorang dia. Dia merintih pada Allah dengan rintihan yang panjang, minta ampun pada Allah. Dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi orang tak tahu. Jadi kita jangan sebutlah direct tu, betul tak? Confirm neraka jangan sebut. Kita bukan sahabat Nabi, tuan-tuan. Kita boleh sebut dia baik, kita saksikan dia ni baik, ataupun kita diam saja. Nah, baik tuan-tuan. Kemudian 47 minit dah tuan-tuan. Jam tuan-tuan ni lambat ni. Sila tengok jam belakang. Oh, lambat jam tuan-tuan ni. 47 minit dah tuan-tuan. Saya ni memang nak minta malam ni pergi Penang tuan-tuan. Tu yang minta pukul 3 sampai pukul 4. Boleh kot tuan-tuan tu. Nanti kita sambung. Mana ni? Mana yang keempat? Bukan kot. Kat mana ni? Sampai mana? Supaya kurang gemar pada zalim, kan? Betul tak? Maka orang yang zalim, yang fasik, sayugia, sepatutnya dicela akan dia, supaya kurang gemar pada zalim. Saya baca sikit lagi ya. Dan fasik itu, dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaan, bahawa terjadi padanya takbur dan ujub. Takbur ni maksud dia membesarkan diri. Ujub ni hairan diri. Takbur dia rasa dia baik dan dia menghina orang lain. Ujub ni dia rasa dia yang paling baik, tapi dia tak hina orang lain. Tapi dua-dua menghancurkan amalan dia. Baik, saya habiskan perenggan ni boleh sikit gini. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa kerana ilah, sabda Nabi SAW, qata'an unuqa sahibik, artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia dengannya, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah, dan redha ia daripada dirinya. Okey, habis di situ. Akan datang ada pun. Nabi tak bagi sebab itulah, takut kita puji ni melampau-lampau, ataupun kita puji ni tak ada pada dia, ataupun kita puji ni orang yang zalim, dia zalim kita puji dia. Nah, ataupun kita puji dia menyebabkan dia suka orang puji dan dia jadi malas ibadat. Orang dah puji dia baik, jadi dia pegang pada pujian tu dan dia pun malas melakukan ibadah. Habis tuan-tuan. Akan datang ada pun. Nah, ada pun jika puji yang baik. Boleh lah. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada kot. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, sa'irul muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz dan semua yang hadir. InsyaAllah minggu depan Ustaz Hisham